يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا إلنا المنى زان المعانى وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وفالهنا. Inspirasi Emporia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur Alhamdulillah Mona. Kita nak teruskan lagi perkongsian kita di petang ini membawakan kuis inspirasi seperti apa yang kita maklumkan di awal pertemuan kita tadi kan Mona. Kita nak berikan lagi hadiah kepada pemenang yang bertuah menghubungi kita. Ya, betul. Dan kita ada hadiah terkumpul pada petang ini RM200. Wow, RM200 ni kan. Kalau barang dapur penuh juga ni. Ya, insya-Allah. Kan boleh dapat beli juga ni kan, insya-Allah. Dan untuk itu kita dah pun ada pemanggil kita di talian. Jom kita nak bersama dengan pemanggil bertuah kita, ada Nur Ain Hazwani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ini dia pemanggil bertuah kita Mona. Ya. Masya-Allah. Apa khabar Ain dari Terengganu katanya? Ya betul. Okey, Terengganu kita petang ni nah. Boleh ke macam tu? Dah makan ke? Dah makan ke? Boleh. Dah. Oh, insya-Allah Ain. Bukan senang tau. Saya bersiaran dengan Kak Mona ni selama beberapa tahun ni. Dia nak cakap Terengganu susah tau. Tapi ada pemanggil Terengganu hari ni. Tengok dia cakap Terengganu kan. Makan ke belum ni kau? Itu kan. Wah. Okey Ain. Dah bersedia ke untuk soalan kuis inspirasi petang ni? InsyaAllah. Okey, hadiah kita RM200 ni. Kalau dapat hadiah ni nak buat apa? Nak buat apa? Adakah hasrat? Nak beli belah situ. Okey Ain, tak apa. Apa pun jua, harapnya mungkin mana tahu ada rezeki kan, untuk dapat menjawab kuis inspirasi pada petang ini. Baik, soalannya dengar betul-betul Ain. Okey. Soalannya berbunyi begini. Berapa jumlah surah yang dimulai dengan huruf dalam Al-Quran? Nur Ain boleh jawab 5 saat dari sekarang. 15 huruf. Berapa? Berapa Ain? 15 surah. Okey, 15 surah. Kita lihat apakah jawapannya Mona? Kurang tepat. Ain, tak apa. Cuba lagi insya-Allah. Terima kasih Ain. Assalamualaikum. Salam. Okey, itu dia jawapan yang diberikan dan kita lihat apakah jawapan yang sebenarnya. Berapakah jumlah surah yang dimulai dengan huruf dalam Al-Quran, iaitu 29 surah. Ya, saya buat clapping untuk Syafiq.
Syafiq jawab betul. Oh kan, itu jawapan yang betulnya. Ya, betul itu. Okey. Baik, kita akan gandakan lagi wang hadiahnya bernilai RM300 pada esok hari. Ya. Terus boleh jawab kuis inspirasi waktu mana, Mona? Ya, bersama Warna Pagi dan juga Destinasi. Yes. InsyaAllah. Dua segmen ini yang kita buat kuis inspirasi di situ sehingga 28 Oktober nanti. Betul. Baik, insyaAllah kita akan banyak lagi berkongsi bersama anda. Kekal bersama Destinasi IKIM. Inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Assalamualaikum. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan tipu hela skamer. Jangan panik dan jangan ikut arahan dari pemanggil yang tidak dikenali. Ingat, tabung haji tidak akan meminta maklumat peribadi atau membuat transaksi kewangan melalui panggilan telefon. Jangan jadi mangsa penipuan skamer. Saya, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji. Kalau curiga, jangan percaya. Nasihat ini dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna Baja Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook Baja Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda.
Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Perlindungan takaful percuma. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan awam yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Mensyukuri segala nikmat yang dipunyanya di dunia. Kau berikanku kekuatan untuk berpegang pada jalan, walau penuh dengan cabaran. Ku tahu ku adamu Tuhan, karena Kau yang sayang.
cabaran. Ku tahu ku adamu Tuhan. Johor Bahru 106.2. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan telekung raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas oleh Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa, Telekung Raudah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur. Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Nak teruskan lagi perkongsian kita di petang Selasa ini, Mona. Betul. Dan sebentar tadi juga kita dah maklumkan jadual kita di setiap hari Selasa petang. Kita ada rancangan Islam Agamaku dan kita nak ajak anda untuk sama-sama tonton sekarang. Cepat-cepat. Okey. Gunakan telefon pintar anda tu. Kita boleh sama-sama tonton rancangan Islam Agamaku di platform media sosial kita di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Ya, betul itu. Di Facebook IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Boleh tonton di situ dan untuk anda ada soalan, muskilan dan sebagainya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004. Ya, betul. Terus kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian ketika ini mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bikhair. Khair. Sihat jayida insya-Allah. Amin amin amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tamam tambah sikit boleh Allah. Boleh. Baik Doktor. Terima kasih Doktor masih lagi bersama kita petang ni Doktor di Radio IKIM dan kita nak ajak untuk sahabat-sahabat pendengar sama-sama juga meriahkanlah komen kita dekat Facebook ni letakkanlah learning point yang boleh kita baca semula sebab bila kita live kat Facebook ni mana kita boleh tonton balik nanti. Ada sahabat kita yang katanya mendengar waktu balik kerja dalam kereta. Balik kejap lagi siap dia akan tengok pula video Facebook live rancangan ini di Facebook IKIM FM. Ya, masya-Allah. Alhamdulillah, itulah yang kita harapkan untuk mendapat manfaat bersama dan jangan lupa untuk tag kawan-kawan dan sanak saudara untuk mendapat ilmu yang sama insya-Allah. Betul. Dan untuk waktu ini Doktor bawa atau perbincangan petang ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai insan dalam kehidupan Muslim. Ya, Doktor. Sempena juga Doktor dengan suasana Maulidur Rasul Doktor. Apa yang boleh kita imarahkan lagi Doktor dengan tajuk yang kita akan bincangkan pada petang ini. Jom kita sama-sama bawakan Doktor. Silakan. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Sama Doktor. Sidang pendengar Radio IKIM, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu persoalan ya, kadang-kadang kita bawa kisah-kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sehingga menenggelamkan sifat kemanusiaan ataupun sifat keinsanan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
tidak salah kita nak puji Nabi. Memang kita disuruh memuji Nabi. Bahkan nama Nabi SAW tu pun dah maksud dipuji. Muhammad, makna yang dipuji. Ahmad, yang terpuji. Atau Mahmud, yang dipuji juga. Ya. Banyak nama Nabi SAW itu Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid. Itu semuanya kata akarnya puji, dipuji dan sebagainya. Jadi memang kita disuntut untuk memuji Nabi SAW. Cumanya bila kita terlalu memuji Nabi sehingga menenggelamkan sifat kemanusiaan, seolah-olah Nabi Muhammad SAW ni bukan manusia lagi dah. Ya, bukan manusia lagi dah. Jadi sinilah maknanya satu persoalan ya yang timbul, bagaimana kita nak jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai ikutan kita, bagaimana kita nak jadikan Nabi SAW sebagai role model, sedangkan cerita-cerita keinsanan, kemanusiaan Nabi itu macam tidak ada lagi dah. Ya, itu yang saya nak tekankan, bahawa macam mana sekalipun Nabi Muhammad SAW tetap insan, tetap manusia. Kerana itu disebut di dalam Al-Quranul Karim, disebut dalam Al-Quran, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Katakanlah wahai Nabi, Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi Muhammad SAW. Ini ayat Quran ya. Ayat Quran ni dia punya darajah dia, status dia mutawatir. Maknanya tidak ada keraguan lagi dah. Ini memang ayat Al-Quran. Ini memang tidak ada keraguan dah. Bagi seorang Muslim, umat Islam, ini adalah ayat Quran. Itu kata mutawatir. Tidak ada keraguan. Ya. Cara mudahlah terjemahan kita ya. Jadi katakanlah wahai Nabi Muhammad, innama ana basyarun, hanya sesungguhnya aku adalah manusia, mislukum, seumpama kamu juga. Kamu, kita semua ni adalah manusia, sahabat Nabi adalah manusia, Nabi Muhammad SAW juga adalah manusia. Ya? Jadi situ persamaan kita sebagai manusia, insan, Nabi Muhammad SAW adalah manusia, adalah insan. Ini asasnya. Jadi kalau ada nas yang lain ya, yang menyatakan bukan manusia dan sebagainya, kita wajib berpegang dengan nas Al-Quran ini. Ya, ini mu'tamad, ini mutawatir. Aku, kata Nabi, adalah manusia seumpama dengan kamu. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, kepada Nabi SAW, iaitu wahyu tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sinilah maknanya bila kita faham ya Nabi Muhammad SAW, barulah kita dapat jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai role model kehidupan kita. Bayangkan tuan-tuan sedang pendengar ya, kalaulah Nabi Muhammad tu malaikat. Malaikat ni dia makhluk yang taat je. Dia bukan macam kita manusia ni. Manusia ni ada masa kita taat, ada masa kita malas, ada masa kita derhaka kepada Allah, ya. Kalaulah Rasul itu, Nabi kita di kalangan malaikat, maknanya orang kata takci lah. Macam mana kita nak ikut ni? Nabi kita ni dia jenis lain. Dia jenis malaikat, dia memang fashion tak derhaka kepada Allah. Kita ni manusia. Itu situ akan berlaku konflik. Bagaimana kita nak jadikan role model Nabi itu sebagai role model, contoh ikutan, kalaulah Nabi itu di kalangan malaikat. Jadi itu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul, menjadikan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan manusia. Sebagai manusia. Jadi supaya apa? Supaya kita boleh ikut Nabi, supaya kita boleh menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, ikutan yang baik kepada kita ya. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya bagi diri kamu, diri kita semua ini, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah. Ini ada ikutan yang baik bagi orang yang berharap kepada Allah, hari akhirat, dan ingat pada Allah banyak-banyak. Jadi asasnya perbincangannya ialah bagaimana Nabi itu sebenarnya manusia, dengan ini memudahkan kita untuk mengikut ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia asasnya yang mana kita faham di situ, supaya setiap apa yang kita bawakan tu pasti ada sumbernya dan juga ada suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan bincangkan lagi selepas ni, tapi sebelum tu Mona, ada yang bertanya macam mana untuk sampaikan pertanyaan dan juga persoalan. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita beri khas seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas berita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi semboyan Islami. Seanggun bidadari menghadapillahi, selesa telekung raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Allahumma
salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kembali bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan di Destinasi IKIM, dan kita masih lagi berada di rancangan Islam Agamaku. Ya, betul itu. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini, dan Alhamdulillah masih bersama Islam Agamaku bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, membincangkan tentang Nabi SAW sebagai insan dalam kehidupan Muslim. Ya, Doktor, kita nak teruskan lagi, Doktor. Bagaimana apa yang kita hayati, kita teladani boleh sama-sama kekalkan sampai bila-bila, Doktor, dengan kita kenal baginda Nabi Muhammad SAW. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya dah sebutkan ayat Quran, innama ana bashar, sesungguhnya saya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bashar. Bashar maknanya manusia, maknanya insan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyid. Sayyid ni kita terjemah sebagai penghulu. Saya adalah sayyid, saya adalah penghulu anak Adam. Jadi hadis Nabi ini tetap memberikan sifat kemanusiaan, sifat keinsanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia penghulu anak Adam, apa yang berlaku kepada anak Adam, kepada manusia, berlaku juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab inilah bila kita pandang Nabi sebagai seorang manusia, maka kita dapat mengikut jejak langkah ajaran yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalaulah kita katakan, ya, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut beberapa contoh, ya. Misalnya ketika mana Nabi kematian anak Nabi. Kematian anak Nabi, banyak anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya. Misalnya Ibrahim, misalnya Ummu Kalsum. Diceritakan dalam Sahih Bukhari ketika meninggalnya Ummu Kalsum radhiyallahu anha, Nabi duduk di atas kubur, wa huwa jalisun 'alal qabri, Nabi duduk di atas kubur, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan dia melihat mata Nabi itu berair, ya, keluar air mata daripada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya walaupun Nabi ni seorang rasul, seorang kekasih Allah, tetapi sifat manusia itu tidak hilang, ya. Dia tetap manusia. Bila kehilangan anak, Nabi sedih, keluar air mata daripada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu contoh sifat keinsanan, ya. Maknanya kita manusia ni kalau hilang barang, ya, hilang orang yang kita sayang, kita rasa sedih, kita rasa menangis dan sebagainya, itu normal. Kerana itu juga yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang keduanya, Nabi penat. Nabi pun penat, Nabi pun rasa letih, ya. Nabi buat kerja, Nabi sampaikan dakwah, orang tak terima dakwah Nabi. Kita baca dalam cerita Taif, kan. Nabi pergi ke Taif sebab penduduk Mekah tak mau terima dakwah Nabi. Penduduk Mekah tak nak terima dakwah Nabi, kata macam-macam, baling batu, ya, buat benda jahat kepada Nabi. Nabi pergi ke Taif, penduduk Taif pun tolak Nabi, baling batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdarah, kepala Nabi mengalir darah. Ya, Nabi itu manusia, keluar darah daripada kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi pun sandar, ya, mengadu kepada Allah, letihlah, ya, menghadapi itu maknanya dah dibaling batu, ya, luka. Kemudian menerima tekanan daripada masyarakat. Maknanya apa yang kita hadapi juga kita rasa letih menghadapi kehidupan. Orang fitnah kita, orang kata kat kita. Contohnya ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menghadapi situasi yang sama. Tapi Nabi tak putus asa. Nabi tak putus asa, Nabi kuat semangat. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Nabi ajar kepada kita dalam nak melakukan ibadat. Dalam nak melakukan ibadat, ya. Sebab tu kalau kita tengok contoh kadar bilangan rakaat solat Nabi tu, ya, kadar bilangan rakaat solat Nabi tu, maknanya ramai orang boleh buat, insya-Allah. Ya. Berapa kadar rakaat Nabi ni?
kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah tidak tambah pada bulan Ramadan dan di luar Ramadan, tak tambah rakaat sembahyang lebih daripada 11. Maknanya ringkas katanya, bilangan sembahyang Nabi tu antara 10, 11, lebih sikit ke bawah sikit. Maknanya sesuai dengan keadaan manusia. Bayangkanlah kalau Nabi sembahyang satu malam 500 rakaat. Bayangkan kalau Nabi sembahyang 700 rakaat tiap-tiap malam, ya. Kita tak mampu nak ikut. Kita majoriti kita, kalau ada orang mampu ikut tu itu adalah beberapa orang, ya, minoriti, segelintir kecil. Majoriti ni syariat Nabi ni untuk majoriti umat, untuk seluruh umat. Nabi buat lebih kurang 10, 11 rakaat. Maknanya Nabi sebagai manusia, kita pandang Nabi sebagai manusia tu, sebab Nabi boleh sembahyang 100 rakaat setiap malam pun tak ada masalah. Tapi kalau Nabi sembahyang 100 rakaat, siapa yang nak ikut? Siapa yang mampu ikut? Jadi Nabi tu contoh yang sangat simple, sebab sifat kemanusiaan itu ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis Nabi kata, alaikum bima tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Ke atas kamu, buatlah sekadar kemampuan kamu. Ya, kadar kemampuan kamu sebagai manusia ni buat ikut kadar kemampuan. Sebab apa? Fa inna Allah la yamallu, sesungguhnya Allah tidak bosan. Yakni tidak bosan memberi pahala, Allah tidak akan jemu memberi pahala hatta tamallu, hinggalah kamu berasa jemu untuk melakukan ibadah. Kamu rasa jemu buat ibadat, kamu stop, tak adalah pahala. Selagi mana kamu buat ibadat, selagi itu Allah akan bagi pahala. Jadi Nabi bagi panduan tu sesuai dengan kadar keadaan manusia, ya. Begitu juga Nabi berdarah, ya. Ketika perang, luka, gigi Nabi patah, ya. Nabi sebagai manusia. Tak ada lah kata Nabi pergi perang tu, ya, apa pedang tetak Nabi tak ada darah apa, kan. Oh, pasal Nabi ni bukan manusia, dia cahaya yang tak ada darah. Dan Nabi pun berdarah, ya. Gigi Nabi pun patah dalam perang Uhud atau perang Badar, ya. Maknanya sifat kemanusiaan itu, ya. Maknanya kita pun akan menghadapi perkara yang sama. Kemudian Nabi berkasih sayang, ya. Sayang kepada anak-anak, sayang kepada ahli keluarga. Kemudian Nabi pun makan, minum, ya. Nabi pun berasa lapar, ya. Nabi ikat perut, ya. Perut kelaparan, ya. Sebab makanan pun tak ada, ya. Kita pun rasa lapar, kita perlukan makanan dan sebagainya. Jadi sinilah maknanya sifat kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita pandang macam tu, agama kita ni masya-Allah, contoh ikutan aku, nabi aku, macam aku juga seorang manusia, maka memudahkan kepada kita untuk mengikuti ajaran agama, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu dia, kita faham di situ, kan, betapa pentingnya bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita, panduan kepada kita daripada sebelum tidur, nak tidur semua tu, sampailah sehari kita bekerja, buat kerja semualah, nak tidur balik semuanya ada amalannya, insya-Allah. Ya, betul itu. Dan para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011 2904 004. Dan untuk waktu ini Doktor ada Puan Orchid dari Kajang bertanya, ketika Nabi kesedihan, apakah yang beliau lakukan, dan ada ke amalan-amalan yang boleh kita tiru, katanya. Dan untuk waktu ini untuk jawapan itu insya-Allah selepas ini bersama doktor, dan kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Nilai-nilai bersama IKIM. Amanah. Amanah merupakan satu nilai yang mulia yang merujuk kepada perihal seseorang yang menjaga dengan sebaik mungkin sesuatu tanggungjawab yang diberikan. Sama ada amanah itu merupakan tugasan, satu kerja, ataupun ditugaskan untuk menjaga harta benda, ataupun ditugaskan menyimpan rahsia dan sebagainya. Amanah dari segi bahasa berarti percaya. Orang yang bersifat amanah pula
dirujuk sebagai Amin, di mana dia ialah orang yang dipercayai, yang amat dipercayai oleh masyarakat. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beramanah sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin dan juga seorang pekerja, wajar dijadikan tauladan kepada semua pekerja. Beliau sangat berwaspada dengan harta negara. Diceritakan bahawa Umar Abdul Aziz menggunakan lampu yang berbeza ketika menguruskan urusan negara dengan urusan peribadi. Jadi di sini banyak contoh-contoh yang saya akan beri, di mana ada yang menggunakan harta kerajaan, harta jabatan dan organisasi untuk tujuan peribadi. Ada menggunakan masa yang diamanah pada kita untuk bekerja tetapi menjalankan kerja-kerja peribadi, dan banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh beri. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, iaitu apabila dia berbicara, dia dusta, apabila dia berjanji, tidak ditepati, dan apabila diberi amanah, dia khianati. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zahra, Resolusi, Kelvin Bertanya, Tahsinul Ibadah, Tarbiyah, Tadabbur dan Lensa. Ikuti bersama dalam Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari bersama Nur Hayati Paradi, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama rancangan Islam Agamaku dan masih bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir untuk petang ini membincangkan tentang tajuk Nabi SAW sebagai insan dalam kehidupan Muslim. Ya, betul. Jom kita nak ajak anda ke Facebook dan juga ke YouTube IKIM sebab kita sedang berserak langsung di situ, dan kita ada juga soalan-soalan yang kita dapat. Dr. Mohon izin, adakah kita boleh bawa soalan-soalan, Doktor? InsyaAllah. Okey. Jom kita nak bacakan soalan yang kita sebutkan sebelum berehat tadi kan, Mona? Ya, betul. Dari Puan Orkid dari Kajang bertanya, Doktor, ketika Nabi kesedihan, apakah yang beliau lakukan? Dan apakah amalan-amalan yang boleh kita tiru daripada Rasulullah? Silakan, Doktor. Baik, soalan dia, kalau kita menghadapi kesedihan, kesedihan, ujian, bencana, kita tengok dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang yang apabila ditimpa musibah, kesedihan, kehilangan barang, kehilangan orang yang disayangi, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya mereka tidak melata, mereka tidak menjerit-jerit, mereka tidak memukul dahi, memukul kepala dan sebagainya, tapi mereka sabar, mereka redha, mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita boleh kata itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya dalam hati kita sabar, kita redha dengan ujian Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang macam ni lah yang akan dapat salawat, dapat rahmat, kurniaan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mendapat hidayah. Jadi sebab itu dalam menghuraikan ayat ini berlaku satu peristiwa kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah, kematian suaminya Abu Salamah. Ya. Dan Rasulullah mengajar kepada Abu Salamah satu doa kalau ditimpa musibah, iaitu doanya supaya diberi pahala dan diberi ganti yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan min. Ya Allah, berilah pahala dalam ujian ini dan berilah ganti yang lebih baik. Jadi maknanya doa itu diajar oleh Nabi SAW apabila ditimpa ujian. Maknanya di sini maknanya kita tak boleh baca Arab pun tidak menjadi masalah. Maknanya kita minta sabar, kita redha
kita minta Allah beri pahala dan Allah gantikan dengan perkara yang lebih baik. Jadi itu antara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sabar, kita redha, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita minta pahala, minta Allah ganti dengan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Baik Muna, sempat kita juga tinjau soalan-soalan kita di YouTube sekarang ni. Ya, betul. Siapa tu? Edi Aswad bertanya, Doktor, bagaimana kita memuliakan Nabi SAW dan memuliakan Ahlul Bait dan para sahabat Nabi SAW? Serentak juga kita meraihkan. Ya. Baik, bagaimana kita memuliakan Nabi, memuliakan ahli bait Nabi, para sahabat Nabi ya? Kita memuliakan mereka ini dengan kita mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab asasnya, dasarnya disebut di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalau kamu semua kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. yakni ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengikut Nabi, mengikut ajaran Nabi, maknanya kita ikut Al-Quran, ikut hadis, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang utamanya, maka kita sedang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sedang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kadang-kadang saya pun alhamdulillah lah kita sambut Maulid tu, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita tak ikut ajaran Nabi. Contohlah ya. Contoh saya malam Maulid biasanya penuh Masjid Surau. Malam Maulid penuh Masjid Surau. Mana macam sayang sangat, Allah memuliakan Nabi sangatlah kita ni. Tapi subuh pagi esoknya ada 10 orang, ada 15 orang. Malam tapi masjid boleh muat 1000 orang, penuh 1000 orang. Subuh pagi itu ada 15 orang. Jadi benarkah kita ni sayang sungguh kepada Nabi? Benarkah kita memuliakan Nabi? Ataupun malam Maulid tu kita sekadar isi program saja, seronok-seronok, makan-makan, jumpa kawan, lepas tu kita tinggalkan masjid, kita dah tak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini maknanya saya bimbang kita tidak memuliakan Nabi dengan sebenar-benarnya. Kita seolah-olah menipu. Seolah-olah menipu. Sebab malam tu saja, malam kata malam Maulid Nabi tu sayang sangat pada Nabi, tapi subuh lepas tu tak ada arah. Maghrib pun tak ada arah di Masjid Surau. Jadi maknanya bimbang-bimbang kita ni tidak benar-benar mencintai Nabi, tidak benar-benar memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dengan para sahabat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, baik doktor. Berikutnya soalan yang kita dapat. Kita cuba gabungkan beberapa soalan di sini sebab ada yang bertanya berkaitan dengan adakah baginda juga seperti manusia biasa yang lain, dan seperti baginda juga adakah beliau ada usia yang berumur, dan juga ada yang bertanya adakah baginda juga disihir, doktor. Bagaimana doktor? Nabi sebagai manusia, ya, Nabi pernah disihir, ya. Pernah disihir. Sebab tu dalam riwayat Bukhari Nabi keadaan macam termamai lah seketika, ya. Kemudian Nabi tengok datang 2 malaikat, ya, bagi tahu lelaki ni Nabi lah, Nabi tu kena sihir. Sihir tu ada dalam telaga sekian-sekian, orang ikat tali sihir tu. Nabi suruh, bila Nabi jaga, Nabi suruh sahabat ambil, Nabi buka tu, Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, rokai satu. Ada pasal manusia, Nabi tu manusia, ada sihirnya. Tapi dia jadi hikmah kepada kita, ada pendinding yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita sentiasa zikir, kita sentiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi dimakan usia. Makan tu memang dah dimakan usia. Sebab itu dalam Syama'il Muhammadiyah diceritakan rambut Nabi pun beruban, tapi taklah banyak. Tak banyak, walaupun Nabi dah umur 60 lebih, uban Nabi pun dalam 20 helai begitulah, sikitlah. Tapi maknanya ada kesan juga, ya, ada kesan juga, ya. Maknanya biasalah, maknanya setiap penyakit ada ubat. Setiap penyakit ada ubat. Dalam hadis Nabi, setiap penyakit ada ubat kecuali mati dan tua.
Setiap penyakit ada ubat kecuali mati dan tua. Maknanya tak boleh nak lawan mati. Nabi SAW pun mati. Innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad akan jadi mayat, akan mati. Yang keduanya al-haram, tua. Tua pun tak boleh lawan juga, ya. Dia tetap kita akan jadi tua, ya. Cuma lambat, proses tu lambat ke cepat kan, kan? Kadang-kadang kita tengok orang yang seusia dengan kita, nampak lebih muda daripada kita, tapi tanya umur sama. Kadang tengok orang tu lebih tua daripada kita, tanya umur sama, nampak beza macam 10 tahun. Proses itu, ya. Jadi perkara yang sama tu berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Ada satu soalan lagi, Dr. Isma dari Shah Alam bertanya, ada hadis mengatakan Rasulullah SAW berpuasa setiap hari Isnin. Pertanyaan saya, bolehkah saya berpuasa setiap 12 Rabiul Awal sebagai meraihkan hari kelahiran Nabi juga pada hari Isnin walaupun tahun ni jatuh hari Ahad? Bagaimana, doktor? Baik, hari soalan dia boleh tak dia nak puasa 12 Rabiul Awal, ya, hari kelahiran. Yang pertamanya berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang tarikh kelahiran Nabi, sama ada 12 Rabiul Awal atau 9 atau 8 atau 2 Rabiul Awal. Jadi sekurang-kurangnya saya baca ada 4 pendapat, ya. Tapi pendapat yang kita pilih biasanya 12 Rabiul Awal. Tak ada masalah. Isu-isu kecil sahaja tu, ya. Kita nak puasa 12 Rabiul Awal. Boleh atau tidak? Puasa 12 Rabiul Awal tidak termasuk dalam hari-hari yang diharamkan berpuasa. Kerana hari yang diharamkan puasa ini ada 5 saja. Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal, Hari Raya Idul Adha, 10 Zulhijjah, dan Hari Tashrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. 5 hari ini haram berpuasa. Hari-hari lain itu tidak haram berpuasa. Jadi kalau kita nak puasa 12, ya, ataupun kita nak puasa Nabi Daud, ya, 10 hari bulan puasa, 12, 11 tak puasa, 12 puasa, boleh, ya. Agama ni keluasan. Agama ni keluasan kepada kita, ya. Wallahu a'lam. Baik, doktor. Alhamdulillah jelas, kita faham di situ beberapa soalan yang dapat kita jawab. Namun doktor, kita dah sampai di hujung pertemuan. Sedikit doktor diakhiri sebagai kesimpulan juga kata-kata akhir dalam tajuk ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah kita perlu menonjolkan sifat kemanusiaan, keinsanan Nabi SAW. Nabi itu manusia macam kita, supaya kita boleh ikut Nabi Muhammad SAW. Ya, boleh ikut Nabi Muhammad, boleh jadikan Nabi itu sebagai uswatun hasanah, ikutan yang baik. Maka kita kena ceritakan sifat mulia Nabi, keadaan Nabi sebagai seorang manusia, ya, bukan sebagai seorang malaikat dan sebagainya, tapi seorang manusia sebagaimana kita, kerana itu yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih doktor atas perkongsian dan juga penerangan, ya. Semoga kita dapat kefahaman di situ dan kita amalkan, ingatkan, sematkan juga dalam rutin seharian kita untuk kita amalkan apa sahaja sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alaihissalam. Terima kasih doktor atas pencerahan dan pertemuan untuk petang ini. Jazakallah ana kulla khair. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita mana yang tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Tak lupa yang tolong like. Komen juga kat situ. Masya Allah meriah hari ni komen kita sebab ada sahabat kita yang dari Mesir katanya mana? Ya, betul. Kahira Mesir. Ahmad. Oh, dia tulis apa tu? Ya, sekarang waktu zuhur katanya. Salat zuhur ilaikum hazb tawqit al-mahalli limadati Qahira bin Bas. Allah. Masya Allah. Terima kasih sahabat kita. Tadi ada juga daripada Singapura komen dekat situ. Ya, betul. Masya Allah. Alhamdulillah meriah kita punya kuliah kita petang ni. Masya Allah, semoga itu dapat disampaikan lagi pengisian ini patinya kepada orang lain juga. Ya, insya-Allah. Terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas oleh Telekung Raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung
dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Assalamualaikum, saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM, inspirasi euforia Islami. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-bahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna Baja Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook Baja Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Ramai yang mengatakan bahawa pelaburan saham ni satu perkara yang susah untuk diceburi. Betul ke? Macam kita dulu nak memandu kereta, tapi takut sebab macam susah dan risau kemalangan. Tapi bila kita dah ada ilmu memandu, Alhamdulillah, hari ini kita tak takut lagi untuk memandu. Malah macam-macam manfaat boleh dilakukan sebab ada ilmu memandu. Lampursaham.com. Begitu juga untuk terlibat dalam dunia pelaburan, yang mana pelaburan ni pasti ada untung dan juga ruginya. Saya percaya dengan ilmu yang betul, guru yang betul dan matlamat yang betul, kita mampu untuk melakukannya. Manakan sama seorang yang buta berbanding seorang yang celik. Juga mereka yang berilmu dengan mereka yang tiada ilmu. Orang yang jahil dan diselubungi ketamakan akan mudah terperdaya dengan penipuan yang menawarkan pulangan tak logik di akal. Lampursaham.com. Sama-sama kita fikirkan. Semoga kita menjadi pelabur yang bijak dan bertakwa. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Saham. Langkah pertama, labur saham syariah. Layari labursaham.com. Ingat saham, ingat AAA. Lampursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat AAA. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, inspirasi euforia Islam. Seimbangkanlah antara kerja dan cuti. Jangan terlalu gila kerja kerana itu akan lebih menekan anda. Pekerja yang cemerlang ialah yang berjaya menghabiskan cuti tahunannya kerana dia berjaya seimbangkan antara kerja dan cuti. Minda dan badan kita juga perlukan rehat. Ingat tu. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, inspirasi euforia Islami.
ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي ناجنا واكشف جميع أذية واطرب مكائد عدا والطف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izek Irhatin. Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Hadiahkan pahala berpanjangan kepada kedua orang tua dengan menyumbang melalui projek Baipulis Surau di pendalaman. Layari www.yayasanizekirhatin.org untuk maklumat lanjut. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia.